Assalamualaikum, welcome to my channel. Okay, dah lama dah I tak buat video untuk YouTube I sebab I tak berapa sihat. So hari ni macam korang tengok tajuk dia, I nak cerita pasal this one. So hari ni I nak cerita macam mana nak buka buku ni, buku yang dipanggil sebagai Rekod Kesihatan Ibu Mengandung ataupun lebih dikenali sebagai buku PIN. Okey, buku ni dia ibarat pasport lah bagi wanita yang hamil. So korang kena bawa buku ni pergi mana-mana je. Bila dah buat buku ni, korang kena simpan mana-mana korang kena bawa. So apa-apa kalau jadi senang, boleh pergi hospital tunjuk buku ni and then semua rekod korang ada dalam ni. So far kalau korang dengar ada bunyi bising, ada bunyi burung ke, bunyi kereta lalu lalang tu, sorry lah ya, sebab dekat luar tu diorang tengah busy bekerja, pergi kerja. So kita nak terus pergi kepada cara nak buka buku PIN sebab sekarang ni ada beberapa prosedur yang dah berbeza memandangkan sekarang ni kan musim COVID kan. So sekarang ni ada beberapa prosedur yang I rasa macam berbeza lah berbanding daripada I buka masa anak I yang sebelum ni. So that's why I nak share dengan korang. Okay, yang pertama sekali, korang bila nak buka buku ni kena make sure korang dah positif lah untuk pregnancy. So korang kena tahulah bila korang positif, macam nak cakap korang kena check lah. So kalau korang dah terlambat untuk korang punya period, so korang kena pergi farmasi beli UPT test tu, korang kena tengok. So kalau positif, korang kena pergi klinik untuk confirmation. Korang tak terus pergi klinik kesihatan, korang kena pergi klinik dulu. So kalau korang pergi klinik kesihatan pun nurse akan tanya, dah confirm ke belum? Seelok-eloknya UPT test tu buat waktu pagi sebab time tu HCG level kita tinggi. So accuracy test tu lebih tepat lah. So kalau macam nampak double line, korang boleh pergi klinik biasa lah. Macam UPT test tu boleh beli kat farmasi, tak mahal pun harga dia. Ada yang murah lah, macam bawah RM10. Macam hari tu I beli rasa RM6 kot. I beli yang biasa punya. Then I pergi klinik, klinik biasa, klinik yang ada buat ultrasound. Korang pergi, korang cakap dengan diorang nak buat confirmation untuk pregnancy. Nanti doktor akan tanya dah check ke, dia akan, then korang cakap lah dah check, dah positif, just nak buat confirmation sebab nak buka buku. Then doktor tu okey lah, masa I buat dulu ultrasound tu dekat klinik yang pergi tu dalam RM60. Mungkin ada lagi mahal, mungkin ada lagi. Next, bila korang dah buat scan, korang macam sekarang ni, macam saya cakap, prosedur dia dah lain. Dulu, masa anak I dulu, 5 minggu korang dah boleh buka buku. Sekarang tak. Sekarang ni, sebab mungkin dia nak kurangkan pesakit ataupun, yelah pesakit dekat hospital, dekat klinik kan. Sebab sekarang kan zaman COVID kan, tak boleh ramai-ramai. So, korang kena lagi senang kalau korang boleh telefon klinik tu, korang telefon. Korang kena tahu klinik mana yang, macam klinik kesihatan mana yang cover area korang. Kalau dekat dalam kawasan tu ada 2-3 klinik kesihatan lah, klinik kesihatan ibu dan anak. Kalau dalam kawasan tu ada beberapa klinik, korang kena tahu mana satu klinik yang cover kawasan korang. So korang boleh call lah. Kalau korang tak tahu, korang just call. Kalau dia angkat, dan tips yang I nak bagi, kalau nak call, jangan call pagi. Sebab pagi diorang sangat sibuk. So diorang kena handle registration, diorang kena handle kemasukan. Macam kemasukan lah, macam time tu lah ada orang baru nak buka buku, time tu lah ada baby nak cek kuning ke apa kan, yang macam orang kata yang datang untuk diorang, untuk pesakit tu hari pertama diorang. So nurse tu nak kena handle. So korang jangan call pagi-pagi. Jangan call pukul 7.30, pukul 8 tu jangan. 7.30 tak adalah, 7.30 diorang baru registration. Pukul 8 tu diorang dah busy. Korang call dalam sebelum tengah hari, sebelum diorang punya lunch. Macam pukul 11, time tu kebanyakan nurse dah tak ada patient yang masuk untuk register. Melainkan kalau rasa tak ada kot, sebab pukul 12 lebih macam tu diorang dah rehat kan. Terbaru, korang tak akan boleh buat buku seawal 5 minggu macam sebelum-sebelum ni. Korang akan diberi appointment dan korang akan, I tak tahulah, macam yang klinik tu cakap paling awal 10 minggu. Itu pun kena pergi check lagi sekali untuk tengok jantung baby tu dah ada ke belum. Macam dulu, sebelum ni tak apa. Sebelum ni 5 minggu korang dah boleh pergi terus follow up. Okay? So,
apa yang korang perlu buat, okay, I patah balik masa dekat klinik yang you guys pergi buat confirmation tu, korang minta sekali dekat doktor tu vitamin. Sebab kalau korang pergi klinik kesihatan, korang kena tunggu appointment. So korang terus minta klinik tu vitamin. Selalu dia akan bagi folic acid lah. So folic acid ni sangat penting ya korang untuk perkembangan korang punya janin lah. Time tu dia macam baru nak develop kan. So dia sangat penting untuk tulang belakang dia, untuk dia punya sel-sel nak berkembang, untuk mengelakkan segala jenis defect. So korang minta dekat klinik tu, kata nak vitamin. Okay, so back to the klinik kesihatan. Then nurse akan buat appointment lah, depends on you punya case. Macam I, dia bagi, tentu I pergi masa 5 minggu, so dia bagi I minggu ke-10. Dia bagi I minggu ke-10. So sebab tadi I dah pergi scan, so sebelum minggu ke-10 dalam minggu ke-8 tu selalunya heartbeat baby dah ada dah. So korang kena scan lagi sekali untuk confirmation untuk yang minggu ke-8, minggu ke-8, minggu ke-9 atau seminggu lah, 2-3 hari sebelum korang pergi klinik kesihatan tu, korang pergi check lagi sekali scan tu. Sama juga dengan klinik tu, korang cakap nak buat confirmation untuk buat buku dekat KK. Okay, so klinik biasa pun dia bukan simpi-simpi tau, korang boleh buat ultra scan. Rasa nak buat setiap minggu ke tak, korang takkan benarkan, kecuali kalau korang betul-betul disuruh. Waktu menunggu appointment korang tu, korang tolong jaga diri. Sebab korang tak ada follow up kan, so korang tolong jaga diri. Kalau boleh minum susu, tak kisah pun susu apa sebenarnya, susu ibu mengandung ke, susu ibu mengandung ni dia agak mahal sikit lah. Korang minum susu biasa pun tak apa, sebab kita memerlukan kalsium yang sangat banyak untuk kita dan untuk baby kita. Okay, so kalau baby kita tak cukup kalsium, dia akan serap kalsium kita. So nanti time tu lah korang akan sakit tulang lah, sakit gigi lah. Okay, so korang tak nak lah macam tu kan. So korang try to minum susu. Dan kalau korang ada alahan macam I memang tak boleh nak makan ke apa, tak apa. Bukan kata tak apalah, try. Okay, try makan apa yang korang boleh makan. Macam I minum susu tu, I rasa macam okay lah, macam at least kita ada. So back to the story, hari appointment. Okay, hari appointment. Before that, untuk appointment tu korang kena bawa IC, of course lah. And then IC tu korang photostat. Tapi masa I just cakap ni apa yang dia suruh bawa lah. Dia suruh bawa photostat IC kita, photostat IC husband, dan photostat surat nikah. Dia suruh bawa 3 tu, dan gambar ultrasound. Okay, dia suruh bawa 4 tu, dia suruh bawa pergi klinik kesihatan Kuala Lumpur tu. Dia okay, mula kita daftar dekat bawah ada registration. Okay, macam biasalah bila masuk tu kena scan semua, and then pergi registration. Dia ada counter khas untuk ibu dan anak. Okay, dan you akan register kat situ, bagi IC, cakap nak buka buku. Nanti nurse kat counter tu akan tanya siapa buat appointment dengan siapa. So korang kena tahulah nama nurse. Macam I tak tanya pun nama nurse tu, I terlupa lah. Sebenarnya cerita terlupa, I tak teringat pun macam tu. So nurse akan tanya siapa nama nurse, sebab dia nak betul-betul confirm lah, betul ke kau ni dah buat appointment kan, kau main terjah je, macam tu. So korang dia akan bagi, dia akan terus bagi buku ni. Dia akan terus bagi buku ni yang kosong. Dia akan bagi 2 salinan, satu untuk korang simpan, satu lagi untuk pihak klinik simpan. Okay, so dia akan bagi buku ni, dan korang kena pergi tingkat 1 ni. I cakap pasal klinik kesihatan Kuala Lumpur. Korang kena pergi tingkat 1, korang kena letak buku tu dekat dalam bakul, and then tunggu lagi satu second registration. And then untuk first time, macam I punya experience, first time bila dah register kat kaunter yang atas tu, korang akan terus pergi bilik ambil darah untuk ambil darah dan untuk test urine. Dia ada bilik khas lah untuk urine, orang panggil spesimen, dia panggil spesimen toilet. So korang ambil darah dan ambil urine, dan korang kena tunggu dekat satu bilik khas ni. Tunggu kat depan, nanti dia panggil nama. Kat situ lah korang akan disoal siasat. Nurse akan tanya macam dalam ni, macam I third pregnancy, sorry. Tapi ni kali kedua I buka buku tau. Masa anak yang pertama I tak buka buku, sebab I follow up dekat PPUM.
Memang time tu I tak, sepatutnya kena buka, tapi kita rasa macam dah banyak appointment kan, tak tahu. So I memang follow kat PPN je. Anak I tak ada buku ni. Buku PIN ni dia tak ada yang first tu. So korang akan dapat buku ni. So apa yang nurse akan buat, nurse akan soal siasat korang lah. Bermula daripada nama, alamat. Macam kat sini dia tulis nama, alamat. And then sejarah sakit korang. Macam I ada sakit, I ada SLE. So nanti next I akan cerita pasal SLE dalam pregnancy. So that's why I dapat tanda kuning. Okay, dapat tanda kuning sebab anak I yang dua-dua tu pun lahir tak cukup bulan sebabkan SLE. So I ada tanda kuning. So dia akan tanyalah, and then yang paling penting dia akan tanya pasal history family korang juga. Means yang your side lah, bukan your husband side. Your side, macam ada darah tinggi ke, kencing manis ke, ada sakit apa-apa ke kan. Dia akan tanya. Dan korang please jangan menipu. Sebab korang pernah dengar tak, ada orang dia time pregnant lah macam-macam penyakit keluar. Kadang-kadang penyakit tu sebab dia ada history. Time tu lah korang ada kencing manis lah, darah tinggi lah. Okay, so korang jangan menipu sebab senang nurse tu nak take action. Dia tahu okay korang ada history macam ni, so korang kena apa treatment yang sesuai untuk korang. Okay, so jangan menipu. Jangan risau, nurse dekat klinik kesihatan dia orang baik tau. I tak pernah nampak lagi dia telan orang ke apa, tak ada, dia baik. Dia akan tanyalah history, ada diabetes tak, darah tinggi, alergi, asma, sakit jantung, TB, anemia ke, thalassemia atau lain-lain. So kalau korang ada sakit lain-lain, korang beritahu. Sama dengan masalah perubatan keluarga, ada tak sakit lain-lain. So macam my mum ada darah tinggi, and then I dalam kategori yang obese. I terlebih berat badan. Aim I untuk kurangkan berat badan sebelum I mengandung tu tak berjaya. I mengandung dalam I punya berat badan terobese sikit. So bila korang obese atau korang ada history kencing manis, korang kena minum air gula. Seawal-awal korang punya appointment. Nanti pasal air gula akan cerita, mungkin akan cerita next vlog lah. Lepas dah buka buku ni, macam yang I pergi tu klinik kesihatan, lepas dia dah soal siasat you kena pergi ambil HIV test. Sebab nurse tu kata dekat KL sekarang wajib untuk HIV test. Kalau korang ada husband korang pun kena buat sekali. Means kalau husband tak ada, next time husband kena buat juga. Dia senang je, dia just cucuk sini and then dia masuk dekat dalam indikator tu, tengok positif ke negatif. Kalau positif, korang kena ada counselling lah. Mungkin ada treatment lain lah, I tak tahu kan. I alhamdulillah husband and wife negatif. And then bila dah buat test HIV, korang kena jumpa doktor. Doktor akan scan lagi sekali untuk tengok korang punya perkembangan lah. So based on doktor punya evaluation, itu yang korang akan tengoklah macam dapat ubat apa ke. Macam vitamin biasa tu nurse akan prescribe macam ubat lain selain daripada folic acid ke apa, itu based on doktor punya evaluation. So lepas dah jumpa doktor, pergi balik bilik nurse, buat appointment baru dan boleh balik. Siaplah buku pink ni, boleh buat balik. So korang nak balut ke, korang nak sekarang kan ada yang orang buat dia punya pembalut kan, ikut suka korang lah. Janji korang jaga buku ni dengan baik dan korang bawa lah ke mana-mana. Itu je lah cara nak buka buku pink untuk korang punya rujukan. Sebab I tengok ramai yang tak tahu sebenarnya cara nak buka buku ni. Ramai yang tanya bila nak kena pergi, bila nak macam nak tahu nak buat macam mana kan, nak apa yang kena buat bila dah tahu pregnant tu. So inilah, terima kasih sebab tengok I punya video yang I bebe-bebe panjang-panjang ni. So kalau korang nak tahu lagi lebih pasal, I tak akan cerita pasal I punya journey. I akan cerita pasal apa yang patut dibuat masa usia kandungan yang sama dengan I. Okay, so kalau korang nak tengok lagi, jangan lupa subscribe. Okay, mungkin lepas ni I akan buat tajuk lain-lain lah pula pasal pregnancy, InsyaAllah. Okay, bye. Assalamualaikum.